Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Suatu ketika dahulu sahabat semua, bukan satu masa yang agak lama lah, baru-baru ini juga sebenarnya, Sanusi pernah menghina dan juga perlekehkan usaha YB Rafizi Ramli untuk membantu rakyat tingkatkan pendapatan mereka. Antaranya berkaitan dengan program mesin vending, menjual makanan, minuman, ya. Sanusi secara terang-terangan menghina dan juga memperlekehkan, katanya usaha ini tidak tahulah apa yang difikirkan oleh YB Rafizi katanya. Tetapi ternyata sahabat semua, hari ini ya salah seorang peserta daripada program ini mendapat gaji bersih dalam sebulan dianggarkan sebanyak 7 ke 8.000 sahabat-sahabat semua. Yaitu kalau kita lihat gambar ini, Kak Wan antara peserta yang sudah pun menjanah pendapatan tertinggi dekat mesin vending IPR Insan. Ini adalah program IPR Insan. Jadi dulu kakak ini memang susah lah ya untuk bantu suaminya nak beli keperluan anak, susah. Untuk beli makanan pun susah. Tapi hari ini sahabat semua, dengan meningkatnya gaji ini, ya, menunjukkan betapa berjayanya sebenar program yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi YB Rafizi Ramli sebagai menterinya. Jadi saya mau membawakan anda sahabat semua untuk mendengar testimoni ya daripada peserta ini sendiri, bagaimana program IPR Insan ini memberikan perubahan, meningkatkan pendapatan beliau sebagai suri rumah. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, ayo kita tonton bersama video ini. Kak, kau buat vending machine ni sebulan dapat berapa ni kak? Hasil akak sebulan boleh cecah 13k hingga 21k sebulan. Untuk bersih kak berapa? Bersih akak boleh dapat dalam 7k, 8k sebulan. Kak buat ni berapa lama dah kak? Bulan 10, 2023. Akak dah boleh cecah 120k hingga 130k. Hari ni menu apa ada ni kak? Disebabkan hari pertama hari ni akak tak buat banyak lagi lah. Akak hanya buat nasi ayam buttermilk dengan sandwich wang paku. Petang nanti akak akan top up lagi lah. Boleh tak nanti akak tunjuk macam mana akak sediakan makanan akak? Boleh, nanti kita pergi rumah akak. Boleh. Next video akak tunjuk macam mana akak Okey, sediakan. boleh. Kak dulu kerja apa kak? Sebelum ni akak buat kuih lah. Akak buat karipap mini, popiah mini, jual dalam online. Akak ambil tempahan. Dulu tu akak dapat berapa pendapatan akak tu? Dulu akak boleh dapat dalam 700 hingga 500 je sebulan. Ui, beza banyak tu kak. Akak berapa banyak anak kak? Akak ada 4 anak, semua lelaki. Akak rasa kan vending machine ni bagus tak? Sangat-sangat bagus untuk orang macam akak lah. Pendapatan B40 ni memang banyak membantu lah. Akak rasa bagus ke vending machine IPR Insan ni dekat UiTM Macang? Sangat-sangat bagus lah untuk student kan. Diorang tak payah nak keluar jauh dah. Diorang just turun je kat bawah ni. Boleh beli direct lah makanan yang akak masak dengan portion yang banyak, mengenyangkan dan murah. Macam sandwich wang paku ni, walaupun dia simple tapi mengenyangkan. Akak letak ayam dengan telur. Ni berapa dua-dua ni? RM5 saja. Suami akak kerja apa kak? Suami akak bawa bas dalam UiTM juga. Gaji dia tak adalah banyak sangat, dalam RM1,200, RM1,300 je. Kenapa nama sandwich tu Wan Paku kak? Sebab dia dari Kelantan ke dia adik-beradik dengan akak Wan Siti ni? Tak adalah, tak ada kena-mengena pun dengan anak akak. Kak, apa impact vending machine dah bagi kat akak? Dulu akak susah, sekarang alhamdulillah lah kehidupan akak berubah lah sejak akak join IPR ni. Akak dapat cantikkan rumah, kelengkapan sekolah anak tu tak terbeban lah. Satu lagi akak nak ucapkan terima kasih kepada kementerian dan pihak ITM jugalah yang banyak membantu akak lah. Disebabkan hari ni hari pertama student daftar, harap dia orang dapat membeli dekat sini lah. Petang nanti akak akan top up lagi. Jadi kau rasa bagus tak kerajaan buat mesin vending ni dekat universiti? Cuba korang komen kat bawah. Next universiti kerajaan patut buat kat mana? Alright, so itu dia sahabat semua. Kita boleh nampak sebenarnya apa yang dilakukan oleh YB Rafizi Ramli. Walaupun sebenarnya perkara ini kelihatannya agak simple, ya begitu sahaja. Tetapi ini menunjukkan ya betapa ya memberikan bantuan yang begitu teramat baik, meningkatkan pendapatan ya mereka-mereka yang terlibat. Sebenarnya ada banyak lagi video berkaitan dengan peserta-peserta IPR Insan ini. Tapi ini antara yang terkini sahabat semua. Dan kakak ini pula seorang yang mendapat ya pendapatan yang
pendapatan kasar lah yang paling tertinggi ya dengan mesin vending IPR Insan ini. Dikatakan hampir dalam sebulan 100,000 lebih, dan setahun lah ya, setahun bukan sebulan. Kalau sebulan bersihnya dalam 7 ke 8,000 itu bersih. Jadi tahniah sebenarnya kita ucapkan kepada program ini, walaupun seperti yang saya katakan Sanusi sebelum ini memperlekehkan usaha ini, tapi sebenarnya ya perkara inilah yang memberikan meningkatkan dan juga memberikan sinar ya kepada mereka yang terlibat di dalam IPR Insan ini. Sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada kerajaan dan juga Kementerian Ekonomi ya kerana berjaya ya melaksanakan program seperti ini untuk membantu B40 meningkatkan pendapatan mereka. Dan satu lagi isu yang sering dimainkan oleh pembangkang hari ini berkaitan dengan hutang negara. Jadi saya ingin membacakan kenyataan terkini daripada Menteri Kewangan II, iaitu Amir Hamzah. Katanya kerajaan hanya pinjam untuk biayai defisit fiskal, hutang matang. Itu antara penjelasan terkini ya daripada Kementerian Kewangan. Katanya yang hanya membuat pinjaman untuk membiayai defisit fiskal dan hutang yang matang bagi sentiasa memastikan ia tidak meminjam secara berlebihan. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, melalui konsolidasi fiskal secara tegas dan berperingkat, kerajaan berjaya mengekang peningkatan jumlah pinjaman bersih sekaligus mengurangkan pertumbuhan hutang. Beliau berkata, jumlah pinjaman kerajaan persekutuan pada 2023 sebenarnya berkurang ya kepada 226.595 bilion berbanding 230.949 bilion ringgit pada tahun 2022. Defisit fiskal berjaya dikurangkan katanya secara konsisten. Jadi jumlah pinjaman bersih dijangka terus berkurang, iaitu daripada 99.49 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada 92.5 bilion ringgit tahun 2023. Dan tren ini katanya dijangka akan terus berkurang sekitar 86 bilion pada tahun 2024. Ya, tahun ini. Katanya dalam teks ucapan penggulungan usul laporan Ketua Audit Negara ya mengenai penyata kewangan kerajaan persekutuan tahun 2023 Isnin yang lalu. Teks ucapan itu dibacakan oleh Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Amar Hamzah yang berada dalam pesanan itu tidak dapat membuat ucapan penggulungan kerana mengalami keradangan saluran kerongkong ataupun laringitis. Menteri Kewangan itu juga berkata, daripada 241.509 bilion ringgit yang dinyatakan dalam LKAN, sejumlah 8.776 bilion merupakan premium bersih yang diselaraskan kepada akaun penyelesaian premium diskaun security kerajaan. Sementara itu 6.138 bilion ringgit merupakan transaksi switch auction, iaitu kaedah yang digunakan oleh kerajaan persekutuan sebagai strategi pengurusan hutang untuk mengurangkan risiko pembiayaan semula. Kaedah ini tidak akan meningkatkan jumlah pinjaman secara keseluruhan, memandangkan ia hanya melibatkan pertukaran kertas hutang dengan amount prinsipal yang sama di antara kerajaan dan pemain pasaran, katanya. Amir Hamzah turut menjelaskan isu komitmen kewangan kerajaan yang meningkat ya RM0.138 bilion kepada 285.634 bilion ringgit, termasuk komitmen jaminan yang berkembang RM3.288 bilion kepada 227.404 bilion berbanding 2022. Kesemua komitmen jaminan ini adalah komitmen hutang syarikat berkaitan kerajaan dan badan berkanun secara khususnya melaksanakan obligasi sosial terutama projek infrastruktur pengangkutan awam, katanya. Ini termasuk terbitan pinjaman baharu terutama ahli Malaysia Rail Link Sdn Bhd, Dana Infra Nasional Berhad dan Prasarana Malaysia Berhad, intervensi dasar kerajaan untuk menyokong dan membantu kewangan syarikat dan menyokong struktur untuk urus harta jamaah Sdn Bhd yang mempunyai kupon sifar di mana keuntungan akan dibayar pada akhir tempoh matang dan dipermodalkan setiap tahun. Jadi perlu dijelaskan lagi katanya bahawa peningkatan komitmen jaminan adalah untuk menampung 4 projek infrastruktur pengangkutan yang masih sedang berjalan, iaitu projek Mass Rapid Transit,
Light Rail Transit 3, Lebuh Raya Pan Borneo Sarawak dan rel hubungan Pantai Timur di samping menampung kos operasi prasarana bagi menambah baik sistem jaringan pengangkutan negara. Jadi peningkatan komitmen ini adalah untuk melaksanakan projek infrastruktur yang tidak dapat ditampung melalui belanja pembangunan serta tidak mengabaikan projek-projek sosial yang lain seperti pembinaan sekolah, hospital, jalan persekutuan, projek Lebuh Raya Pan Borneo yang disediakan di bawah belanja pembangunan katanya. Amir Hamzah berkata kerajaan turut memastikan liability persekutuan terkawal melalui langkah-langkah seperti penetapan had nilai kuantiti yang perlu dipatuhi mengikut ketetapan Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal tahun 2023, Akta 850. Dan selain itu katanya lagi, kerajaan juga memastikan agar pembiayaan dana oleh pertubuhan perbadanan yang dijamin adalah dalam lingkungan harga yang rendah, membatalkan beberapa fasiliti jaminan yang masih belum dimanfaatkan dari masa ke masa dan memastikan pertubuhan perbadanan yang dijamin mempunyai keupayaan keuangan bagi tujuan bayaran balik, pembiayaan dan seterusnya tidak memberi beban kepada kerajaan. Tambah lagi, langkah-langkah tersebut akan turut diimbangi dengan usaha kerajaan untuk meningkatkan hasil pendapatan negara serta pelaksanaan rasionalisasi subsidi katanya. Amir Hamzah mengulangi komitmen kerajaan untuk mengurangkan nisbah hutang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK di bawah 60% secara beransur-ansur dalam tempoh jangka masa sederhana seperti yang ditetapkan dalam Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal katanya. Jadi itu antara update ataupun perkembangan sebenarnya ya berkaitan dengan hutang negara terbaik ya. Mungkin perkara ini dicerahkannya begitu baik, tapi kita tahu walau ini pembangkang ini pastinya akan memusingkan segala fakta untuk membina persepsi kononnya hutang negara makin meningkat katanya, sedangkan hutang ini meningkat karena diwarisi daripada kerajaan PAS dan Bersatu Perikatan Nasional sebelum ini yang mereka hanya pandai meminjam, pinjam dan seterusnya, tidak pun mereka cuba kurangkan seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan hari ini terbaik. Dan sekali lagi sahabat semua, apa pandangan anda? Sanusi menghina B40 dengan mengatakan dan juga memperlegakan usaha IPR Insan ini ya dalam program mesin vending ya, perniagaan mesin vending yang diberikan kepada B40. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Nopa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.